Pengenalan. Allah telah memerintahkan umat Islam untuk menggalas tugas dakwah sebagai kesinambungan risalah kenabian yang berakhir dengan kewafatan Nabi Muhammad SAW. Dakwah ini bermaksud seruan yang ditujukan kepada manusia oleh Allah dan Rasulnya serta berperanan untuk menyampaikan penyebaran Islam daripada satu generasi ke generasi yang lain. Apa maksud da'i? Da'i adalah pendakwah yang mengajak untuk melakukan kebaikan dan melarang kemaksiatan. Manakala mad'u pula adalah manusia yang menjadi sasaran dakwah ataupun penerima dakwah. Oleh itu, menjadi satu kepentingan kepada para pendakwah ini mengetahui cara dan juga strategi interaksi Nabi menyampaikan dakwah dengan menggunakan pelbagai pendekatan untuk mewujudkan perhubungan aktif antara kumpulan masyarakat dalam membina kemahiran psikologi. Bagaimana hubungan Rasulullah dengan masyarakat terdahulu? Hubungan Rasulullah dengan masyarakat ini penuh dengan kasih sayang dan juga lemah lembut sehinggakan para sahabat selesa dan berasa tenang apabila duduk di samping baginda. Contohnya, jika baginda dipanggil untuk berbicara, baginda akan melihat dengan seluruh anggota tubuhnya. Dan apabila bercakap, baginda tidak akan memalingkan wajahnya sehingga orang itu selesai berbicara. Wajahnya selalu diarahkan kepada orang yang berbicara sehingga orang itu berasa sangat dihargai dan juga dihormati. Hal ini menunjukkan bahawa pendakwah memerlukan strategi dan interaksi yang betul untuk mendekati sasaran. Strategi itu bermaksud ilmu tentang cara-cara merancang dan melaksanakan rancangan yang teratur dan berkesan. Manakala interaksi adalah tindakan ataupun perhubungan aktif satu sama lain yang bertindak balas antara dua atau beberapa pihak yang lain. Strategi Rasulullah ini tertumpu kepada siapa dalam masyarakat? Yang pertama, kanak-kanak. Strategi Rasulullah berinteraksi dengan kanak-kanak. Rasulullah tidak pernah menyegah kanak-kanak yang membuang air besar di atas pakaian. Yang kedua, strategi Rasulullah dalam berinteraksi dengan orang Islam yang melakukan kesalahan. Rasulullah tidak pernah bertegas kepada sahabat yang benar-benar menyesali perbuatannya. Yang ketiga, strategi Rasulullah dalam berinteraksi dengan orang yang bukan Islam iaitu merawat jiran yang sakit. Dan yang keempat, strategi Rasulullah dalam berinteraksi dengan perwakilan asing dan orang luar iaitu menjawab soalan mereka walaupun dilemparkan dengan kasar. Sekian sahaja daripada teruskan kepada ahli seterusnya. Memahami persekitaran emosi dengan baik adalah salah satu pendekatan Nabi dalam interaksi dan dakwah bermasyarakat. Emosi ialah apabila seseorang mengalami kumpulan reaksi organik yang bertindak balas terhadap rangsangan luaran tertentu yang berkemungkinan menyesuaikan diri dengan situasi mengenai seseorang, objek ataupun lain-lain. Ia juga merangkumi kepada apa-apa pengalaman secara sedar yang dilakukan oleh aktiviti mental seperti perasaan, perangai, kepribadian dan motivasi. Terdapat dua jenis emosi iaitu negatif atau positif yang tergolong ke dalam dua kategori sama ada membina atau merosakkan. Dalam kehidupan seharian, manusia menggunakan segala aspek kognitif, pengetahuan dan juga emosi untuk berinteraksi antara satu sama lain dan juga ingin menentukan dalam apa yang akan mereka lakukan. Jadi, apabila berlakunya interaksi, ia bertindak balas dengan pelbagai perasaan seperti takut, marah, benci, kasih sayang, simpati, empati dan lain-lain. Maka berbagai-bagai emosi ini akan memainkan peranan yang penting dalam membentuk tingkah laku atau akhlak dalam kehidupan seseorang. Terdapat satu teori yang berkenaan dengan emosi iaitu teori kecergasan emosi Daniel Goleman. Daniel Goleman melalui bukunya yang terkenal iaitu Emotional Intelligence atau dikenali sebagai kecerdasan emosional. Berdasarkan karya tersebut, Goleman cuba memberi tumpuan pada aspek kecerdasan interpersonal. Intipati dalam kecerdasan ini merangkumi kemampuan untuk membezakan dan menganggap dengan tepat perasaan, motivasi dan hasrat. Dengan ini, Goleman menyatakan koordinasi perasaan adalah intipati daripada hubungan sosial yang baik. Apabila seseorang pandai menyesuaikan diri dengan perasaan individu yang lain atau dapat berempati, individu tersebut akan memiliki tingkat emosionaliti yang baik dan akan lebih mudah menyesuaikan diri dalam pergaulan sosial serta persekitaran hidup mereka. Goleman turut menyatakan bahawa kecerdasan emosi adalah keupayaan lebih yang dimiliki individu dalam memotivasikan diri dan ketahanan dalam menghadapi kegagalan, menguruskan emosi
dan mengatur keadaan keseronokan atau ketenangan jiwa mereka. Dengan kecerdasan emosional tersebut, seseorang individu dapat menempatkan emosinya pada posisi yang tepat, memilih kepuasan dan mengatur perasaan dan emosi. Oleh itu, kita dapat simpul bahawa kecerdasan emosi menuntut diri untuk belajar mengakui dan menghargai diri sendiri dan orang lain untuk menganggapnya dengan tepat, menerapkan dengan efektif dalam kehidupan dan pekerjaan seharian. 3 unsur penting kecerdasan emosional terdiri daripada kecekapan peribadi untuk mengurus diri sendiri, kecekapan sosial iaitu bagaimana menangani suatu hubungan, dan keterampilan sosial iaitu kepandaian untuk mengubah tanggapan yang dikehendaki pada orang lain. Terdapat kelebihan penguasaan emosi apabila kita menggunakan pendekatan daripada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, dapat menunjukkan kediri-diri yang tinggi dan membezakan di antara masalah yang kelihatan berbanding dengan masalah yang sebenar. Ini kerana penguasaan emosi bergantung kepada diri kita sendiri yang mengawalnya. Sebagai contoh, perasaan marah merupakan perasaan yang akan dihadapi oleh semua orang. Dan perasaan marah tersebut sama ada boleh dikawal atau tidak boleh dikawal, sehingga kan ia boleh menyebabkan seseorang itu marah setiap kali sehingga menjadikan seseorang itu bersikap barat. Okey, yang kedua ialah ketinggian peribadi dan wawasan Rasulullah SAW berbanding para sahabat. Ini kerana Rasulullah merupakan seorang insan yang sangat mulia berbanding dengan umatnya. Okey, akhir sekali, Baginda SAW mengatasi masalah itu dengan cara tidak memberitahu tetapi melakukan proses soal jawab, iaitu dikenali sebagai coaching, agar akhirnya si pelaku yang salah itu mengaku kesalahan dia sendiri yang mereka lakukan. Sebagai contoh dalam riwayat Umamah yang menyatakan tentang kisah seorang remaja yang meminta izin Nabi untuk berzina. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Umamah, dia bercerita bahawa suatu hari ada seorang pemuda yang mendatangi Rasulullah SAW dan minta izin ingin berzina. Pemuda itu berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina." Mendengar hal itu, orang-orang di sekitar Nabi Muhammad mencelanya dan berkata, "Cukup, cukup." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Suruhlah pemuda itu mendekat." Pemuda itu pun mendekati Rasulullah SAW hingga jaraknya dekat sekali. Dia kemudian duduk. Setelah itu, Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apakah kamu suka jika perzinahan terjadi pada ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah." Nabi kemudian berkata, "Demikian pula orang lain. Mereka tidak suka jika perzinahan terjadi pada ibu-ibu mereka." Nabi bertanya kembali, "Apakah engkau suka jika perzinahan terjadi pada putrimu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah." Nabi menjawab, "Demikian pula orang lain. Mereka tidak suka jika perzinahan terjadi pada putri-putri mereka." Nabi bertanya kembali, "Apakah engkau suka jika perzinahan terjadi pada saudara perempuanmu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah." Nabi menjawab, "Demikian pula orang lain tidak suka perzinahan terjadi pada saudara perempuan mereka." Nabi bertanya kembali, "Apa engkau suka jika perzinahan terjadi pada saudara wanita ayahmu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah." Nabi menjawab, "Demikian pula orang lain tidak suka perzinahan terjadi pada bibi mereka." Nabi bertanya kembali, "Apakah engkau suka jika perzinahan terjadi pada saudara wanita ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah." Nabi menjawab, "Demikian pula orang lain tidak suka terjadi perzinahan pada bibi mereka." Kemudian Nabi meletakkan tangannya pada tubuh pemuda itu dan berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya, dan jagalah kemaluannya." Setelah doa ini, pemuda itu tidak pernah terpikirkan dengan perbuatan zina sedikit pun. Pemuda ini adalah pemuda yang jujur, pemuda yang takut bermaksiat kepada Allah. Dia tidak ingin nafsunya yang menggebu-gebu menjadikan terjatuh dalam perbuatan zina. Maka Nabi menasihati dan mendoakannya hingga hilang keinginan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Demikianlah nasihat dan doa dapat menghilangkan kemungkaran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW telah mengharamkan zina, telah menerangkan kejinya, buruknya dan jahatnya,
Bahkan Allah pun melarang dari sekedar mendekatinya. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Seterusnya, pendekatan kedua yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berinteraksi dalam masyarakat ialah menampilkan personaliti yang baik. Sebagaimana yang kita tahu, Nabi Muhammad SAW adalah merupakan seorang yang mempunyai personaliti yang baik dan mempunyai peribadi yang luar biasa yang menjadikan contoh dan teladan kepada seluruh umat Islam di dunia ini. Sebelum itu, saya akan terangkan teori personaliti menurut Sigmund Freud. Sigmund Freud mendefinisikan personaliti sebagai sifat-sifat yang menggambarkan diri seseorang individu, iaitu merujuk kepada tingkah laku yang boleh diperhatikan oleh orang lain atau merujuk kepada perasaan-perasaan yang dialami oleh seseorang dalam dirinya sendiri. Dalam arti kata lain, sifat-sifat yang ada pada seseorang itu akan menunjukkan personaliti individu tersebut. Personaliti ini adalah satu keterampilan yang dimiliki oleh seseorang terhadap orang lain. Pada umumnya, personaliti ini dibahagi kepada dua jenis, iaitu kepribadian yang baik dan kepribadian yang buruk. Contoh yang boleh dikaitkan adalah sekiranya seseorang individu tersebut mempunyai sifat yang pemarah, maka ini akan menunjukkan bahawa seseorang itu mempunyai personaliti dan mempunyai sikap yang pemarah. Yang kedua, personaliti merupakan gabungan daripada berbagai sifat dan konsep kediri seseorang. Individu yang mempunyai sikap kediri positif akan menghasilkan personaliti yang bersesuaian dengan keperluan persekitarannya. Melalui gaya percakapan, cara bertindak, tingkah laku yang ditunjukkan dan cara seseorang itu berinteraksi dengan persekitaran dapat membantu seseorang itu mengenali personaliti seseorang itu. Hal ini bermaksud seseorang individu boleh mengenali seseorang individu yang lain melalui cara percakapannya dan juga cara tingkah lakunya sendiri. Daripada situ, mereka akan mengenali personaliti antara satu sama lain. Sigmund Freud membahagikan teori personaliti kepada tiga jenis, iaitu ID, ego dan superego. The ID adalah merupakan komponen personaliti yang wujud sejak lahir. ID itu didorong oleh prinsip kesenangan, di mana prinsip kesenangan itu akan berusaha untuk memuaskan keinginan, kehendak dan keperluan. Sekiranya keperluan itu tidak dipenuhi dengan segera, hasilnya akan menjadi satu kecemasan atau ketegangan. Sebagai contohnya, jika bayi itu sedang lapar atau tidak selesa, dia akan menangis sehingga tuntutan ID-nya dipenuhi. Jika seseorang bayi itu tidak diberi makan sehingga waktu makan tengah harinya, maka bayi itu akan menangis sehingga keperluan makannya dipenuhi kerana ID-nya itu memerlukan keperluan segera. Yang kedua, the ego. Menurut Freud, ego adalah berkembang daripada ID. Ego akan berusaha untuk memenuhi keinginan ID dengan cara realistik dan sosial yang sesuai. Dalam erti kata lain, ego ini ialah tindakan sebelum memutuskan sesuatu tindakan. ID akan dipenuhi melalui ego, akhirnya akan membolehkan sesuatu tingkah laku mengikut waktu dan tempat yang sesuai. Boleh dijadikan contoh, Freud membandingkan ID kepada kuda dan ego kepada penunggang kuda. Kuda memberikan kekuatan dan gerakan, manakala penunggangnya memberi arahan dan bimbingan. Tanpa penunggang, kuda itu mungkin akan berjalan ke mana sahaja. Mana perempuan pula harus memberi petunjuk dan arahan kepada kuda untuk membimbingnya. Yang ketiga, superego. Superego pula ialah merupakan fikiran bawah sedar yang sentiasa ingin menyedarkan kita tentang kebaikan dan keburukan sesuatu, dan juga membuatkan kita berasa bersalah sekiranya melakukan sesuatu kesalahan. Superego ini akan mengawal kehendak ego dan memberi penilaian sama ada tingkah laku yang ditunjukkan oleh ego itu benar atau salah. Ia juga mengawal segala kehendak ID, mempengaruhi ego dalam usaha mencari jalan memenuhi kehendak ID dengan cara yang terbaik dan bersesuaian mengikut cara
nilai, budaya, kepercayaan, agama dan sesuatu yang bersesuaian dengan sesebuah masyarakat tersebut. Personaliti Rasulullah SAW. Kesempurnaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW bermaksud kehidupannya dipenuhi kriteria tertentu sehingga umat Islam bersepakat bahawa baginda ialah manusia yang mencapai darjat kesempurnaan dalam hidup sehingga menjadi tumpuan masyarakat disebabkan sifat terpuji baginda. Hal ini boleh dikatakan Rasulullah SAW mendekati masyarakat dengan sifat-sifat terpuji baginda, dan dengan sifat-sifat terpuji baginda tersebut ia akan menyebabkan masyarakat menjadi positif kerana personaliti Rasulullah yang positif kepada masyarakatnya. Antara contoh sifat terpuji baginda ialah: pertama, baginda adalah seorang yang pemurah. Baginda SAW tidak pernah menolak apa-apa permintaan daripada sesiapa yang meminta daripada baginda, termasuklah sekiranya baginda tidak mempunyai apa-apa harta sekalipun. Sekiranya baginda mempunyai harta, baginda akan memberi hartanya kepada sesiapa yang layak menerimanya. Yang kedua, baginda mempunyai sifat merendah diri. Baginda SAW tidak pernah sekali menolak apa-apa pelawaan atau jemputan daripada golongan bangsawan maupun rakyat biasa. Baginda juga gemar makan bersama-sama dengan rakyat golongan hamba. Bahkan baginda juga sangat membenci orang yang berdiri hormat apabila bertemu dengan baginda. Yang ketiga, Rasulullah SAW melayani setiap orang dengan baik. Rasulullah SAW tidak pernah memilih kedudukan dalam melayani sesiapa pun. Setiap orang akan dilayan baik walaupun dari golongan hamba maupun golongan bangsawan sekalipun. Disebabkan itu, baginda sangat disayangi oleh golongan miskin dan golongan kaya. Yang keempat, baginda adalah seorang yang menghormati jiran. Rasulullah SAW sangat menghormati jiran tetangganya walaupun ada dalam kalangan mereka adalah bukan beragama Islam. Bahkan ada yang menentang dakwah baginda sekalipun. Baginda sehingga ada yang bersikap kasar terhadap baginda, namun baginda membalas setiap perkara tersebut dengan kebaikan dan melayani mereka seperti saudara mara baginda sendiri. Strategi Rasulullah SAW dengan kanak-kanak. Yang pertama, Rasulullah SAW suka mengambil hati kanak-kanak. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak mengasihi maka ia tidak akan dikasihi. Hadis di atas menggambarkan sikap kasih sayang Rasulullah terhadap kanak-kanak. Dengan cara sentuhan, baginda tidak segan untuk mencium, mendakap dan memeluk cucunya. Baginda suka bermain dengan cucunya iaitu Hasan dan Husain. Kisah ini menunjukkan bahawa didikan melalui metod kasih sayang bukan sekadar untuk perkataan sahaja, malah juga dengan perbuatan. Lebih-lebih lagi, kanak-kanak sangat suka kepada belayan. Inilah cara Rasulullah mengungkapkan kasih sayang kepada kanak-kanak. Seterusnya, yang kedua, Rasulullah berlemah lembut dengan kanak-kanak. Diceritakan ketika Anas diminta oleh Rasulullah untuk mencari sesuatu. Kemudian Anas keluar untuk mencari, tetapi ketika dalam perjalanan itu, Anas bertemu dengan sekumpulan kanak-kanak lain yang sedang bermain. Lalu beliau turut serta bermain bersama hingga terlupa akan pesanan Rasulullah SAW kepadanya. Apabila Rasulullah mendapati Anas tidak kembali, lalu baginda pergi mencari Anas, dan baginda mendapati Anas sedang bermain dengan rakan-rakannya. Apabila Rasulullah mendapati Anas tidak kembali, lalu baginda pergi mencari Anas dan baginda mendapati Anas sedang bermain dengan rakan-rakannya. Lalu baginda datang dari arah belakang Anas dan menutup matanya dengan tangan baginda.
Anas dapat mengetahui yang sedang melakukan begitu ialah baginda Rasulullah SAW, kerana beliau dapat mengesan tangan lembut baginda SAW. Dan Rasulullah SAW bertanya tentang pesanan tadi. Baginda tidak berkata lebih dari itu, melainkan baginda hanya senyum kepada Anas. Berikut adalah sikap lemah lembut baginda terhadap kanak-kanak. Yang ketiga, gurauan Rasulullah dengan anak kecil. Antara rahmat dan kasih sayang baginda SAW adalah dengan menghiburkan kanak-kanak yang memerlukan hiburan. Kisah antara Rasulullah SAW dan Abu Umair memberi pengajaran dari segi bahasanya dan dari segi makna yang tersirat di dalamnya untuk memberi kegembiraan pada orang yang susah, walaupun kanak-kanak. Baginda SAW tidak melihat pada kedudukannya, walaupun kedudukannya sangat mulia, dan baginda tidak melihat pada umurnya, walaupun umurnya jauh dengan Abu Umair. Tetapi apa yang penting adalah menghiburkan orang yang sedang berduka adalah sebahagian dari tuntutan agama. Dan yang keempat, Rasulullah SAW memberikan perhatian kepada kanak-kanak. Walaupun Rasulullah SAW seorang yang berkedudukan dan sering sibuk dengan pelbagai urusan, tetapi baginda SAW tetap memberi perhatian kepada kanak-kanak. Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anha bagaimana cara Rasulullah memberikan perhatian kepada kanak-kanak. Daripada Anas radhiyallahu anha bahawa dia berjalan bersama Rasulullah SAW dan lalu dengan anak-anak kecil dan baginda SAW memberi salam kepada mereka. Hadis ini menunjukkan cara interaksi Rasulullah SAW dengan kanak-kanak walaupun melalui cara sapaan. Hal ini mengajar kita dengan berinteraksi akan wujudnya perasaan kasih sayang dalam mendidik dan mengasuh anak-anak. Yang kelima, mendahulukan kanak-kanak daripada orang dewasa. Masyarakat biasanya tidak mempedulikan kanak-kanak yang beratur, contohnya untuk membeli sesuatu. Bagi mereka, kanak-kanak tidak berharga. Inilah yang terjadi sekiranya tiada nilai kasih sayang dalam masyarakat. Hadis di atas menunjukkan Rasulullah SAW telah menegaskan bahawa betapa bernilainya kanak-kanak. Baginda mendahulukan kanak-kanak daripada para sahabat yang berada di sebelah baginda dengan bertanya kepada kanak-kanak tersebut bagi menghormatinya. Perwatakan Rasulullah SAW ini mengajar kepada kita untuk mengasihi dan menghormati kanak-kanak walaupun mereka anak-anak orang lain. Sikap kita terhadap kanak-kanak akan memberikan kesan kepada mereka kerana kanak-kanak akan meniru kelakuan orang dewasa terhadap mereka. 4 tahap bagaimana mendidik anak-anak mengikut sunnah Rasulullah SAW adalah: yang pertama, umur anak-anak dari masih bayi sehingga 6 tahun masa ini. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk memanjakan, mengasihani dan menyayangi anak dengan kasih sayang yang tidak terbatas. Berikan mereka kasih sayang tanpa mengira anak sulung mahupun bongsu, dengan bersikap adil terhadap setiap anak-anak. Tidak boleh dirotan sekiranya mereka melakukan kesalahan atas dasar untuk mendidik. Kesannya di sini anak-anak akan lebih dekat dengan kita dan merasakan kita sebahagian masa membesar mereka, yang boleh dianggap sebagai rakan dan rujukan yang terbaik. Anak-anak merasa aman dalam meniti usia kecil mereka kerana mereka tahu yang anda, ibu bapa, adalah selalu ada di sisi mereka setiap masa. Yang kedua, umur anak-anak 7 hingga 14 tahun. Pada tahap ini, kita mula menanamkan nilai disiplin dan tanggungjawab kepada anak-anak. Menurut hadis Abu Daud, perintahkanlah anak-anak kamu supaya mendirikan sembahyang ketika berusia 7 tahun dan pukullah mereka kerana meninggalkan sembahyang
ketika berumur 10 tahun dan asingkanlah tempat tidur di antara mereka, lelaki dan perempuan. Pukul itu pula bukanlah untuk menyiksa, cuma sekadar untuk menggerunkan mereka. Dan janganlah dipukul bahagian muka kerana muka adalah tempat penghormatan seseorang. Allah Subhanahu Wa Taala mencipta sendiri muka Nabi Adam. Kesannya, anak-anak akan lebih bertanggungjawab pada setiap suruhan, terutama dalam mendirikan solat. Inilah masa terbaik bagi kita dalam memprogramkan sasiah dan akhlak anak-anak mengikut acuan Islam. Terpulang pada ibu bapa sama ada ingin menjadikan mereka seorang Muslim, Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Yang ketiga, umur anak-anak 15 hingga 21 tahun. Inilah fasa remaja yang penuh dengan sikap memberontak. Pada tahap ini, ibu bapa seeloknya mendekati anak-anak dengan berkawan dengan mereka. Banyakkan berborak dan berbincang dengan mereka tentang perkara yang mereka hadapi. Bagi anak remaja perempuan, berkongsilah dengan mereka tentang kisah kedatangan haid mereka dan perasaan mereka ketika itu. Jadilah pendengar setia kepada mereka. Sekiranya tidak bersetuju dengan sebarang tindakan mereka, elakkan mengherdik atau memarahi mereka, terutamanya di hadapan adik-beradik yang lain. Tetapi banyakkanlah pendekatan secara diplomasi walaupun kita adalah orang tua mereka. Kesannya, tiada orang ketiga atau orang asing akan hadir dalam hidup mereka sebagai tempat rujukan dan pendengar masalah mereka. Mereka tidak akan terpengaruh untuk keluar rumah untuk mencari keseronokan, memandangkan semua kebahagiaan dan keseronokan telah ada di rumah bersama keluarga. Dan yang terakhir, yang keempat, umur anak 21 tahun dan ke atas. Fasa ini adalah masa ibu bapa untuk memberikan sepenuh kepercayaan kepada anak-anak dengan memberikan kebebasan dalam membuat keputusan mereka sendiri. Ibu bapa hanya perlu pantau, nasihatkan dengan diiringi doa agar setiap hala tuju yang diambil mereka adalah betul. Bermula pengembaraan kehidupan mereka yang sebenar di luar rumah, InsyaAllah dengan segala disiplin yang diasah sejak tahap kedua. Sebelum ini cukup menjadi benteng diri mereka. Ibu bapa jangan penat untuk menasihati mereka kerana mengikut kajian, nasihat yang diucap sebanyak 200 kali terhadap anak-anak mampu membentuk tingkah laku yang baik seperti yang ibu bapa inginkan. Satu teori Erik Erikson yang telah diambil, iaitu dari 1902 hingga 1994, telah menganalisis perkembangan sosial kanak-kanak dalam jangka masa kehidupan mereka. Beliau menjelaskan bahawa manusia mempunyai keperluan asas yang sama dan perkembangan mereka bergantung kepada tindak balas terhadap keperluan tersebut. Perkembangan kanak-kanak berlaku mengikut tahap tertentu. Erikson percaya bahawa setiap tahap mempunyai konflik tertentu yang perlu diatasi supaya tidak menjejaskan perkembangan kanak-kanak tersebut. Teori Erik Erikson dikenali sebagai teori perkembangan psikososial Erikson kerana ia menggabungkan 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan individu, iaitu faktor pertama ialah faktor kendiri, emosi dan sosial. Kita masuk kepada subtopik teori kognitif. Teori kognitif ini adalah tingkah laku seseorang berdasarkan pada kognitifnya, iaitu tindakan mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku itu berlaku. Psikologi kognitif ini adalah ilmu yang membahas mengenai persepsi terhadap maklumat, pemahaman terhadap maklumat, aliran pemikiran, serta rumusan dan pengeluaran jawapan seseorang. Ada juga yang berpendapat bahawa psikologi kognitif ini adalah ilmu yang berkaitan dengan persepsi, ingatan,
perhatian, bahasa dan pemikiran atau membuat keputusan. Jadi teori kognitif ini boleh dibahagikan kepada dua, iaitu discovery learning yang dipelopori oleh Jerome S. Bruner dan reception learning yang dipelopori oleh David Ausubel. Untuk discovery learning, Jerome S. Bruner merupakan seorang ahli psikologi pada tahun 1915 di University Harvard, Amerika Syarikat. Beliau telah mempelopori aliran psikologi kognitif yang memberi dorongan agar pendidikan haruslah diberikan perhatian kepada pentingnya pembangunan berfikir. Dan Jerome S. Bruner ini juga banyak memberi pandangan dalam perkembangan kognitif manusia, seperti bagaimana manusia belajar, memperoleh ilmu, menyimpan ilmu dan juga memindahkan ilmu pengetahuan. Secara rasionalnya, teori ini memandang bahawa manusia sebagai pemproses, pemikir dan pencipta maklumat. Terdapat 3 jenis proses kognitif dalam pembelajaran, iaitu proses memperoleh maklumat baru, proses penterjemahan maklumat yang diterima dan menguji kesesuaian dan ketepatan pengetahuan. Teori dari Bruner ni dapat mendorong seseorang itu untuk sentiasa berdikari dan percaya diri dalam sesuatu perkara. Hubungan antara discovery learning dengan strategi Rasulullah untuk berinteraksi dengan masyarakat adalah, yang pertama, selalunya baginda apabila bersama dengan para sahabat, baginda minat dan suka bertanya untuk menduga akal fikiran para sahabat. Sebagai contoh, dalam satu hadis, baginda bersabda, "Tahukah kamu kepada siapa api neraka itu diharamkan?" Lalu sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang mengetahui." Lalu baginda kemudian menjelaskan, api neraka itu diharamkan kepada mereka yang berlemah lembut, mudah dalam segala hal, senang berurusan dan sentiasa dekat kepada sesiapa pun. Baginda sengaja menanyakan soalan itu untuk menguji akal fikiran para sahabat. Selain itu, para sahabat juga diberi peluang untuk menyatakan pandangan mereka dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Para sahabat juga diberi kesempatan untuk mempelajari konsep-konsep dalam bahasa yang mereka fahami sebelum diberi penyelesaian oleh baginda sendiri. Untuk reception learning pula, ianya dipelopori oleh David Ausubel. Menurut Ausubel, belajar dapat diklasifikasikan kepada 2 dimensi, iaitu yang pertama, berkaitan dengan cara maklumat atau pelajaran yang disampaikan kepada pelajar melalui penerimaan atau penemuan. Yang kedua, mengenai bagaimana pelajar dapat mengaitkan maklumat dengan struktur kognitif yang ada. Bagi Ausubel, pembelajaran yang bermakna merupakan suatu proses menghubungkan maklumat yang baru dengan konsep yang relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Pembelajaran penerimaan Ausubel dalam teori ini menyarankan agar guru sebaiknya menggunakan pendekatan didaktif. Konsepnya dijelaskan secara global, kemudian diikuti dengan penjelasan yang lebih terperinci. Hubungan reception learning dengan strategi Rasulullah untuk berinteraksi dengan masyarakat adalah penyampaian bahan dan isi secara didaktif dilakukan oleh Rasulullah untuk menyampaikan sesuatu secara umum, kemudian baru dijelaskan secara lebih terperinci. Sebagai contoh, dalam satu hadis, Rasulullah bersabda, "Demi Allah tidak akan beriman, demi Allah tidak akan beriman, demi Allah tidak akan beriman." Apabila Rasulullah bersabda menyebabkan orang-orang tertanya-tanya, lalu baginda ditanya, "Siapakah mereka yang engkau maksudkan itu, ya Rasulullah?" Kemudian baru baginda menjawab, "Mereka iaitu orang yang berperilaku menjadikan tetangganya tidak aman ataupun tidak nyaman." Sebenarnya Rasulullah bersabda secara umum, lalu baginda detailkan apa yang baginda bagi tahu secara lebih terperinci untuk mudah difahami oleh para umatnya. Seterusnya adalah teori humanistik. Teori ini dipelopori oleh 3 tokoh utama, iaitu Abraham Maslow, Karen Rogers dan juga Arthur Combs. Teori humanistik ini merupakan salah satu usaha dalam memahami tingkah laku seseorang dari sudut si pelaku dan bukan dari sudut si pemerhati. Teori ini memfokuskan kepada perkara-perkara yang berkaitan secara langsung dengan individu, keunikan diri bagi seseorang individu dan juga kepentingan kemanusiaan terhadap individu. Bukan itu je, teori ini juga mementingkan tentang kesediaan moral dan juga potensi pelajar. Dikatakan teori humanistik ini mempunyai pandangan ideal yang lebih manusiawi
pribadi dan berpusat pada pelajar. Sepanjang proses pembelajaran, teori ini menekankan kepada pelajar, berpusat kepada pelajar dan pelajar ni diibaratkan sebagai klien. Konsep ni sangat penting kerana ia menceritakan tentang beberapa aspek, iaitu dari segi nilai manusia, hak individu, tindakan diri dan juga harga diri dalam menentukan sesuatu tindakan yang diambil. Mengikut andaian teori ini, manusia mempunyai keperluan dan juga keperluan asas. Dan sekiranya keperluan dan keperluan asas ni dipenuhi sepenuhnya, maka secara langsung individu dapat memotivasikan diri ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu dengan mencapai tahap kesempurnaan diri. Perkara ini disokong oleh hierarki keperluan mengikut Maslow yang menyatakan bahawa jika keperluan psikologi tidak dapat dipenuhi oleh individu, maka jiwa seseorang tu akan terganggu dan tidak akan tenteram. Okey, seterusnya kita akan tengok kepada tokoh-tokoh teori humanistik, iaitu yang 3 tadi, iaitu Abraham Maslow, Carl Ransom Rogers dan juga Arthur Combs. Okey, mengikut teori Abraham Maslow, beliau melihat individu sebagai sesuatu yang berintegrasi dan mempunyai pandangan yang optimistik. Dan teori humanistik mengikut Maslow ni berkait rapat dengan personaliti dan menitik beratkan andaian yang berkaitan dengan motivasi. Maslow menganggap individu yang mempunyai motivasi dan matlamat dalam hidup dikenali sebagai suatu keperluan yang dipenuhi oleh semua manusia tanpa mengambil kira aspek budaya, persekitaran, umur, pendapatan dan sebagainya. Maslow mengembangkan gagasan teori dia dengan mencipta piramid keperluan asas pada tahun 1940, yang mana piramid ni terbahagi kepada 5 kategori, dan kategori yang paling bawah adalah keperluan fisiologi, yang kedua adalah keperluan keselamatan, yang ketiga kasih sayang, keempat penghargaan diri dan yang teratas sekali adalah keperluan aktualisasi diri ataupun kesempurnaan diri. Menurut Maslow, manusia ni terdorong oleh keperluan yang terendah, yang mana ia perlu dipenuhi terlebih dahulu sebelum meneruskan ke tahap yang lebih tinggi. Dalam kata lain, keperluan pada peringkat kedua tidak akan wujud sekiranya keperluan peringkat pertama, iaitu keperluan fisiologi tadi, tidak disempurnakan terlebih dahulu. Contoh paling mudah untuk kita faham, bila kita tengok sebuah keluarga yang kurang berkemampuan yang tinggal dekat luar bandar, mereka akan berusaha untuk memenuhi keperluan asas seperti mendapatkan makanan dan juga tempat tinggal yang selesa sebelum mendapatkan keperluan-keperluan lain. Tapi bila keperluan asas macam makanan dan tempat tinggal ni dia tak dapat disempurnakan, maka isu seperti pendidikan, tahap kesihatan keluarga mungkin akan diabaikan. Teori yang dibincangkan lebih kepada keperluan individu dan Maslow mengaitkan perkembangan personaliti dengan motivasi. Okey, seterusnya kaitan teori Abraham Maslow tadi dengan kisah Rasulullah SAW. Teori ini dapat dikaitkan dengan strategi Rasulullah SAW dalam menawan hati kanak-kanak. Rasulullah menawan hati kanak-kanak dengan kaedah mengusap kepala dan menggunakan sentuhan, yang mana hal ini akan membuatkan kanak-kanak berasa penting, akan rasa disayangi dan dihargai. Hal ini seiring dengan teori keperluan Maslow yang menyatakan bahawa manusia terdorong untuk memenuhi keperluan yang terendah, iaitu dalam kategori fisiologi. Barulah dapat memenuhi keperluan yang lain seperti keamanan, kasih sayang, penghargaan diri dan juga kesempurnaan diri. Okey, tokoh kedua adalah Carl Ransom Rogers. Rogers berpendapat bahawa manusia bermotivasi untuk mencapai potensi diri, dan beliau mengemukakan prinsip belajar yang berpusat kepada pribadi seseorang yang dikenali sebagai person-centered education. Beliau merasakan pendekatan ni lebih mudah diterima oleh pelajar berbanding cara belajar tradisional. Strategi lain dari Rogers adalah peer tutoring, di mana seorang pelajar mengajar pelajar yang lain. Teori ini dapat dikaitkan dengan kisah Rasulullah juga. Selain menjadi Nabi dan Rasul, Rasulullah SAW juga merupakan seorang guru. Baginda ini sentiasa dirujuk dalam setiap perkara dan telah menjadi sumber kepada para sahabat tentang sesuatu pengetahuan dan juga pengalaman. Hal ini selari dengan teori yang diperkenalkan oleh Rogers, iaitu person-centered education,
di mana Rasulullah menjadi sumber kepada para sahabat dengan memberikan bimbingan dan pengetahuan terhadap sesuatu hal. Selain itu, Rasulullah juga pernah melaksanakan dakwah secara berpusat, iaitu apabila baginda menjadikan rumah Al-Arqam sebagai pusat untuk mendidik, memberi kefahaman dan memantapkan iman serta menjalankan dakwah. Okey, seterusnya baginda Rasulullah SAW pernah meminta Sayyidina Abu Bakar untuk menjawab persoalan daripada seorang sahabat yang bertanyakan mengenai mimpi yang dialaminya. Hal ini boleh dirujuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas berkenaan kisah seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah ketika beliau baru pulang dari Uhud untuk bertanyakan tentang mimpi yang dialaminya. Okey, hal ini menunjukkan bahawa Rasulullah mengajarkan para sahabat dengan menerapkan metod peer tutoring, iaitu dengan memberi kesempatan kepada seorang sahabat, iaitu Sayyidina Abu Bakar tadi, untuk menjawab pertanyaan sahabat yang lain. Okey, tokoh yang ketiga adalah At-Taqams. At-Taqams mengatakan konsep belajar terjadi apabila ia secara tidak langsung membina dalam diri seseorang individu dan juga memberi makna kepada diri mereka. At-Taqams juga mengatakan guru tidak boleh memaksa murid untuk belajar perkara yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Seorang pendidik dapat memahami tingkah laku pelajar sekiranya dia mengetahui cara yang sesuai untuk menarik minat pelajar. Okey, kaitan teori At-Taqams dengan kisah Rasulullah SAW ni, contohnya jika kita ingin mengajar kanak-kanak, kita boleh ambil contoh teknik daripada Rasulullah sendiri, iaitu dengan menggunakan teknik bercerita untuk menarik perhatian mereka untuk belajar sesuatu. Rasulullah SAW banyak menyampaikan dakwah dengan menggunakan kaedah bercerita, kaedah syarahan, perumpamaan dan lain-lain lagi lah. Hal ini jelas terbukti di dalam Al-Quran dengan terdapatnya banyak kisah-kisah lampau tentang para nabi, rasul dan juga umat terdahulu. Tujuan utama kaedah bercerita ni adalah untuk memberikan peringatan dan panduan kepada manusia tentang peristiwa yang telah pun berlaku. Okey, saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Masuk kepada berkaitan isu pergolakan dunia dengan strategi Rasulullah. Jadi yang pertama ialah isu rohiyah. Isu pimpinan yang ada pada masa kini iaitu sering mensinonikan sesuatu perkara dengan sesuatu perkara yang lain meskipun ianya bercanggah. Selain itu, wujud juga isu politik dan isu pentadbiran yang tidak mempamerkan corak pemerintahan dan kepimpinan yang adil kepada semua masyarakat yang berbeza bangsa dan juga agama. Contohnya ialah isu pergolakan yang paling jelas dapat dilihat pada masa kini iaitu isu Rohingya yang berlaku di Myanmar. Jadi isu ini amat berkait rapat dengan isu agama, isu kemanusiaan serta isu politik yang wujud di dalam pemerintahan Myanmar. Jadi menurut sumber yang saya ambil daripada Malaysia Kini yang menjelaskan bahawa faktor konflik yang berlaku ke atas etnik Rohingya ni sehingga menyebabkan wujudnya pelarian Rohingya di kebanyakan negara adalah kerana faktor ekonomi dan juga faktor agama. Jadi kepimpinan mereka ni juga sering mengaitkan bahawa pelarian ni sebagai komuniti yang jahat dan juga seringkali mensinonimkan mereka sebagai pengganas yang tidak sesuai untuk berada di dalam wilayah mereka. Jadi kesan daripada krisis tersebut, etnik Rohingya ni telah menjadi pelarian serta kerajaan Myanmar dan semua rakyat telah menganggap bahawa pelarian ni sebagai pengganas. Okey, kita pergi pula kepada kepimpinan Rasulullah. Jadi corak kepimpinan yang dipamerkan oleh Rasulullah SAW ialah berkonsepkan khulwah hasanah dan juga berpegang kepada konsep keadilan kepada semua makhluk di atas muka bumi. Jadi khulwah hasanah ni bermaksud sebagai contoh dan teladan yang baik yang boleh dicontohi oleh semua orang, tetapi ianya bukan sekadar suatu contoh semata-mata lah. Sebaliknya ia juga dapat memberi rasangan dan juga pengaruh kepada semua masyarakat. Contoh jelas yang dapat kita lihat ialah Rasulullah ni telah mempamerkan akhlak yang baik dalam pemerintahan baginda, serta baginda juga sentiasa membuat keputusan yang adil kepada semua masyarakat yang tidak mengira warna kulit, tidak mengira bangsa dan juga agama. Jadi konsep keadilan yang dipamerkan oleh baginda Rasulullah ni telah membawa kepada kesan yang baik terhadap agama dan seluruh masyarakat. Contohnya ialah Rasulullah ni telah menyelesaikan isu peletakan Hajar Aswad yang hampir berlakunya pertumpahan darah di kota Mekah.
Jadi konsep keadilan serta keruah hasanah yang dipamerkan oleh Rasulullah SAW yang telah banyak memberi kesan kepada perkembangan dakwah baginda sehingga agama Islam ini dapat tersebar luas ke seluruh dunia. Isu seterusnya yang dibincangkan ialah isu pergolakan antara negara Amerika Syarikat dengan negara Iraq. Isu penaklukan sesebuah negara yang kuat kepada negara yang lemah adalah merupakan sebuah imperialisme, iaitu melalui kekerasan. Penaklukan yang dilakukan kerana adanya kepentingan sesebuah negara itu sendiri terhadap negara yang boleh memberi pulangan yang besar kepada mereka. Sebagai contohnya, faktor geopolitik dan ekonomi. Antara salah satu punca yang berlakunya isu ini adalah kerana tidak wujudnya hubungan diplomasi serta tidak ada kata sepakat dalam komunikasi yang jelas. Peperangan Iraq ini telah meninggalkan kesan mendalam dan berpanjangan, bukan sahaja kepada seluruh masyarakat Iraq, tetapi juga rantau Timur Tengah. Ratusan ribu orang awam terkorban semasa peperangan Iraq ini berlaku. Kita beralih pula pada pendekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan isu ini. Dalam pendekatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wujudnya perjanjian Aqabah yang dilakukan oleh baginda bersama orang Aus dan Khazraj yang menyebabkan baginda dilantik sebagai pemimpin Madinah Al-Munawwarah secara kesepakatan antara dua pihak. Seterusnya, kita dapat lihat terdapatnya penyatuan rakyat Madinah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui beberapa langkah politik, antaranya pembinaan masjid dan mengubal piagam Madinah. Pada pembukaan kota Mekah juga, Rasulullah SAW telah mengarahkan kepada para tentera supaya tidak adanya pertumpahan darah yang berlaku kepada golongan musyrikin Mekah. Hal ini menyebabkan ramai daripada mereka telah memeluk agama Islam dan menyebabkan Islam telah tersebar ke seluruh semenanjung tanah Arab. Kemahiran baginda dalam berkomunikasi menyebabkan baginda telah mendapat kepercayaan dalam masyarakat yang berlainan agama serta melayakan baginda menjadi pemimpin. Kemahiran berkomunikasi baginda juga telah membawa pengaruh besar untuk baginda berinteraksi dengan masyarakat bagi menyelesaikan sesebuah isu yang besar, tidak kira isu politik, ekonomi maupun sosial. Pergolakan di Palestin dan Israel. Isu yang wujud adalah konflik politik antara pemimpin Palestin dan Israel. Kewujudan Israel adalah hasil dari tindakan oleh kumpulan Zionis yang telah datang ke Eropah ke bumi Palestin pada awal kurun ke-20. Pemimpin antara dua puak ini saling tiada kata rundingan perdamaian yang telah menyebabkan pergolakan. Dan contohnya, puak Israel telah melakukan tindakan penghapusan etnik yang melibatkan pembunuhan beramai-ramai serta penghalauan penduduk Palestin dari kampung halaman mereka. Hal ini kerana kekurangan kemahiran komunikasi yang positif antara dua pihak pemimpin dalam berinteraksi untuk menyelesaikan pergolakan yang berlaku. Kepimpinan Israel yang kekurangan dalam menampilkan personaliti yang baik seperti cara berfikir dan tingkah laku dalam kepimpinan menolak perdamaian antara dua pihak. Akibat dari tindakan tersebut, lebih daripada 750,000 penduduk Palestin telah menjadi pelarian dan tidak dibenarkan pulang ke tanah air mereka sehingga sekarang. Walaupun ini adalah hak mereka di bawah resolusi 194 Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang telah diluluskan pada tahun 1948 lagi. Pergolakan yang berlaku menyebabkan kesengsaraan yang dialami oleh rakyat Palestin. Ia adalah kesengsaraan yang telah dipaksa ke atas mereka oleh penjenayah Zionis yang datang dari Eropah. Selain itu, keturunan mereka yang sehingga hari ini berusaha untuk menghalau warga Palestin dan menghapuskan saki-baki identiti masyarakat Palestin di negara milik mereka. Kepimpinan Rasulullah yang bersifat bijak bersasiah yang mana merealisasikan idealisme dalam mencorakkan pemerintahan baginda dan diwarnai dengan nilai-nilai sasiah yang murni. Baginda yang menampilkan personaliti yang baik sebagai pemimpin dalam membentuk pentadbiran yang berjaya dan aman. Sebagai contoh, baginda mengadakan hubungan diplomatik dengan menghantar perwakilan Islam ke Habsyah dan Mesir. Kemahiran baginda dalam memimpin ialah baginda sentiasa menerima secara terbuka pandangan daripada orang lain. Kemahiran itu juga merupakan strategi baginda untuk lebih dekat dengan masyarakat kerana sifat tawaduk yang ditunjukkan kepada masyarakat.
Sifat baginda yang tawaduk dan bijak dalam berkomunikasi ketika bermesyuarat menyebabkan baginda mampu mempengaruhi orang dalam kelompok yang ramai. Keberkesanan dari sistem pemerintahan baginda yang bijaksana dapat mengelakkan berlakunya peperangan. Masyarakat juga menyayangi baginda serta dapat menerima ajaran yang dibawa oleh baginda walaupun berlainan bangsa dan agama. Strategi yang dibawa oleh baginda juga menyebabkan orang bukan Islam melihat agama Islam sebagai agama yang membawa kepada kedamaian di dalam kehidupan. Kesimpulannya, pendekatan psikologi yang tepat di dalam berdakwah adalah memahami golongan sasaran dakwah terlebih dahulu. Hal ini merupakan salah satu perkara yang disyorkan dan dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Rancangan dan strategi yang teratur juga merupakan salah satu langkah bagi mencapai matlamat dan menjayakan misi dakwah tersebut. Para pendakwah juga perlu menggunakan cara yang fleksibel bagi menyesuaikan kandungan dakwah dengan masyarakat pada hari ini daripada masa ke semasa. Akhir sekali, saya berharap agar para pendakwah sentiasa berpegang teguh dengan pendiriannya agar terus beristiqamah di dalam melakukan dakwah.